Alright. Okay, Assalamualaikum dan selamat hari Ahad sekali. Okay, bersama dengan saya Syahmi, kita akan teruskan dengan episod ke-6 untuk slot nak kerja apa. So tajuk untuk hari ini dari seorang jururawat ke seorang pensyarah. So hari ini kita akan bersama dengan seorang pensyarah kenalan kita juga. Saya akan kenalkan sebentar lagi. So sebelum tu saya nak ulang-ulang balik yang pasal GI Team ni. Kepada sesiapa yang nak buat sumbangan kepada GI Team, boleh terus salurkan ke GoBox Enterprise, Maybank GoBox Enterprise. Semua sumbangan ni kami akan serahkan kepada mereka yang memerlukan lah. Sebelum ni pun macam dah cerita oleh kawan saya, sumbangan-sumbangan ni dah disalurkan ke penduduk di Labuan, di Pulangan, di sekitar kawasan Puchong dan banyak tempat lagi. So insyaAllah dengan adanya sumbangan-sumbangan daripada anda semua, kita akan teruskan sumbangan untuk minggu ni. So untuk itu, tanpa membuang masa, saya akan jemput Cik Muhammad Amin ke dalam sesi nak kerja apa dari seorang jururawat ke seorang pensyarah. Okey, silakan Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih pengurusi majlis Cik Umar Syahmi, sahabat saya dan juga tim GI Team kerana sudi menjemput saya ke dalam program pada petang ni, petang Ahad pukul 3 ni kan. Terima kasih Kak Amin juga sudi meluangkan masa menyertai kita punya program juga. Alhamdulillah. Okey, sebelum tu ada apa-apa Amin? Saya panggil Amin je lah Boleh, tak ada masalah. Secara santai saja. Okey, saya santai. Okey, Amin, sebelum start tu perkenalkan dululah nama, apa semua, latar belakang semua, okey? Boleh. Alright. Okey, nama diberi Muhammad Amin Ahmad Zaki. Okey, selalu orang panggil Amin Zaki sajalah kalau kata kenalan di media, Facebook ataupun mana-mana platform Amin Zaki saja. Okey, so bermula kerjaya sebagai jururawat. So diploma kejururawatan di UiTM Jalan Osman semasa tu, sebelum berpindah ke Puncak Alam. Diploma kejururawatan di Jalan Osman UiTM, kemudian Osman KL ke mana? UiTM Jalan Osman di PJ Petaling Jaya. PJ, okey. Masa tu kat PJ. Okey, habis diploma situ, clinical session pun banyak di hospital di area Kelang lah. Hospital Kelang, Ampang, Kajang, Selayang. So semua student nursing UiTM memang dihantar praktikal di area Lembah Kelang lah, masa di PJ tu. Kemudian selepas tamat belajar diploma kejururawatan, continue kerja sebagai staff nurse jururawat di Hospital Lam Wah Yi Penang, dalam Lam Wah Yi Penang. Okay. Hospital Chinese, Lam Wah Yi Penang, antara hospital yang lama lah di Penang. So antara hospital yang lama dan hospital yang besar jugalah di Penang, Lam Wah Yi. So balik bekerja di Ward 5A Medical Surgical Ward, Ward Medical dan juga Surgical, multidisiplin lah. Pasien-pasien yang terdiri daripada pre, post-op, yang balik operation, sebelum nak pergi operation, dan juga pasien-pasien yang ada masalah kesihatan medikal lah, diabetik, hypertension, kan. So itu pun sebab kita UiTM, kita tak ada bond PTPTN, so kita balik. Kemudian pergi sambung belajar di masa itulah jumpanya tim GI Team ni. Dengan Fauzi apa semua ni kan, Fauzi semua Syahmi. Masa tu continue di UPM. Masa tu di UPM tahun bila lupa dah tu. 10 lebih kurang. So di UPM buat degree nursing. Masa tu UPM dia ada buka untuk critical care dan juga untuk community lah. So kebanyakannya kita masa tu pun ada berapa orang student je, dia ada 13, lebih kurang 13 orang students, ada 2 orang MA special masa tu, 2 orang medical system, Abasyah dan juga Encik Alif lah masa tu. So dan ada 3 orang je lelaki. So kita pakat semua ambil critical care nursing lah di dalam degree nursing tu di UPM. Kemudian selepas tu continue untuk dalam masa yang sama juga masih buat kerja nursing, yang mana jika ada
team members lah yang kata untuk ambil blood taking ke, kita pergi buat kerja kat swasta jugalah. Pergi kilang, ambil bantu-bantu kawan-kawan yang untuk perlukan blood taking lah, ambil darah apa semua tu kan. Aku pun still masih apply untuk kesihatan lah, nursing. Kemudian sambung master nursing lah, masa tu lah dengan Syami lah, ini sahabat saya. Ni kami satu supervisor. 3 tahun ni. 3 tahun. Satu supervisor. 4 tahun. So saya dengan Bro Syami ni lebih kurang 3 tahun ke 4 tahun kami dalam master di UPM lah. So Master of Science dalam bahagian anatomi lah, human anatomy. So lebih kurang 2015 lah. 2016 kira ni lebih kurang 2016. So dalam masa tengah sambung master tu pun lebih kurang tahun 2015 kot saya ada apply untuk pengajar jururawat. So pengajar jururawat ada buat intake masa tu, pengajar jururawat under Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay. Dia orang buka interview, dia orang buka applications, kita pergi interview di Putrajaya masa itulah, saya apply di Putrajaya. Alhamdulillah rezeki dapat, alhamdulillah lah itu first interview dan terus dapat alhamdulillah rezeki kan. So terus masuk sebagai jadi pengajar jururawat di KKM lah, Kementerian Kesihatan Malaysia, dan lapor diri di Kolej Kejururawatan Sungai Petani. Kolej sekarang dululah 2016 masih dipanggil Kolej Kejururawatan Sungai Petani. Kemudian lebih kurang 3 tahun lebih sebagai pengajar jururawat di KKM. Sekali lagi UiTM ataupun masa tu memang tu tengoklah UiTM dalam proses pertukaran ataupun perpindahan daripada program diploma ni nak bawa daripada Puncak Alam ke Bertam, Penang dalam tahun 2018 tu. So maksudnya first batch 2018 diploma kejuruteraan ni lah dibuka. So kita cuba apply rezeki, cuba nasib lah rezeki dapat terapatkan sebagai pensyarah nursing di UiTM. So melalui 2 kali interview, first interview mock teaching, second interview dengan bahagian pendaftar. Alhamdulillah bulan 11 2018 ditawarkan sebagai pensyarah kejururawatan di UiTM. So sekarang nak hampir 3 tahun dah lah di UiTM sebagai pensyarah kejururawatan. Okey Mi, itu je Mi. Okey. Maksudnya masa dekat KKM tu apply guna degree, betul. Dekat UiTM apply guna master. Betul. Betul. So untuk penjawatan di KKM pengajar jururawat ada degree pun sudah cukup untuk ditawarkan sebagai pengajar di KKM. Okey, untuk soalan yang seterusnya Cik Min, kepada penonton yang ada soalan boleh terus ajukan dekat Facebook, nanti saya akan bacakan. Okey, saya ada satu soalan daripada Puan Sabrina. Cik Amin memang bercita-cita nak jadi pensyarah atau memang nak berkhidmat sebagai nurse lelaki? Nak jadi nurse ke memang nak jadi pensyarah? Okey, masa kerja dulu, masa kerja di Lamuai Hospital dulu, kebanyakan kawan-kawan dekat situ banyak Chinese lah, Chinese semua, dan juga ada banyak nurse-nurse yang masa tu masih ada lagi staff nurse yang daripada luar negara, daripada India, daripada Vietnam. Maksud dia memang pure daripada India datang sebagai staff nurse itu. Dan so masa itulah di Lamuai ni kebanyakannya dia punya sejarah jururawat yang bekerja di situ dan pergi selepas habis kontrak pergi ke Arab Saudi memang banyak. Dan boleh katakan sekarang ni kan kawan-kawan yang masa bekerja dulu di hospital dulu, di Lamuai dulu, semua kebanyakannya sekarang ni berada di Arab Saudi. Masa tu pun kita pun Allah, okey, rasa dah pasang aim dah, okey, habis ini nak pergi ke Arab Saudi, tak dapat Arab Saudi nak pergi Singapura ataupun Brunei, 3 negara ni. So 3 negara ni memang dah aim lah. Tapi kebetulan masa tu ada buka untuk degree nursing. Okey, tak apalah pergi dulu. Tak apalah bawa kan cita-cita pergi degree nursing. Kemudian dalam masa tu pun masih lagi berimpian. Okey, boleh lagi ni kalau ada degree nursing ni boleh lagi nak pergi ke Arab Saudi ke. So passion untuk ataupun minat untuk bekerja di klinikal tu masih tinggi lagi. Masih nak pergi Arab Saudi, nak pergi ni, kawan-kawan nak cerita macam-macam. Tambah pula kan kawan-kawan yang dah bekerja dulu semua dah duduk kat sana. Kemudian itulah tahun 2015 itulah bermula segalanya yang mana kita join. Itulah first time kita join untuk dalam dunia akademik kejururawatan. Sebelum ni dia semua di klinikal.
So bermula 2015 itulah bermulanya kita berada dalam bidang akademik. So daripada situ ada rezeki, so kita masuk dalam bidang akademik dan sekarang ni rasanya mungkin dah terlibat dalam bidang akademik mostly about lebih kurang 6 years kan, dalam lebih kurang 6 tahun lebih dah ni dalam bidang akademik. Alhamdulillah lah. Mungkin rasanya rezeki tu ke arah bidang akademik kot, dan passion tu pun lebih kepada bidang akademik. So tapi pada masa sama masih buat dekat hospital kan? Ya, clinical kan? Ya betul, clinical masih, walaupun kita sebagai pengajar di akademik, kita mengajar teori ataupun pensyarah mengajar teori. Macam sekarang ni pun memang saya pun sekarang ni pun dah di hospital. Sekarang ni pun masih di hospital Bahagia lebih kurang sebulan. Maksudnya once walaupun you dalam bidang akademik, tapi bidang klinikal tu tak ditinggalkan sebab kita nak benda tu walk the talk. Maksud dia kita mengajar dan kita praktikkan sekali benda yang kita mengajar. Okey. Okey, Cik Amin, boleh nak soalan seterusnya? Boleh. Okey, daripada Aisyah Syafi. Salam Cik, untuk pengajar di KKM untuk penempatan placement, boleh pilih ke? Okey. Okey, itu pengalaman saya lah. Kebanyakan yang saya sharing hari ni berdasarkan pengalaman saya lah. Alright. So waktu saya dilantik sebagai pengajar jururawat di KKM tu, kami kena lapor diri di ada satu hotel Empress di Sepang lah. Masa tu dikumpulkan semua pengajar jururawat. Di malam tu ada 3 hari khusus untuk pengajar jururawat. Hari terakhir tu SUB ataupun Setiausaha Bahagian Kementerian Kesihatan datang. Hari terakhir itu baru kita tahu kita dihantar ke kolej mana. Dah ditetapkan. Maksudnya tak ditetapkan. Maksudnya 3 hari kita datang khusus. Masa tu masih tak tahu lah aku kena kat mana ni, aku kena hantar kat mana ni kan. Habis hari terakhir tu pukul 12 nak balik dah tu. So dia akan panggil seorang-seorang untuk bagi surat. Masa tu lah kita akan buka surat, kita akan tengok akan lapor di mana. So kebetulan masa tu dapat buka-buka surat Kolej Kejuruteraan Sungai Petani. Tapi jika kalau kata dapat kolej yang mana ataupun tempat penempatan yang kita rasa macam kita ada reason yang kuat untuk kita tukar, sebenarnya kita ada masa untuk kita nego. Tak adalah kejam sangat. Contohnya kerja di Johor kita hantar pergi ke Perlis ke hantar ke Kelantan kan. Tapi sebenarnya kita ada masa untuk kita nego. Tapi negotiation tu mesti berlaku dalam masa yang cepat lah supaya surat, sebab proses surat tu nak hantar ke kolej dan kolej tu pun nak diberitahu akan ada pengajar baru yang datang. Sebenarnya boleh nego dalam masa itulah, dalam masa lapor diri itu. Tapi ini berdasarkan pengalaman saya lah, itulah yang kami lalui semasa dululah sebagai pengajar jururawat dulu. Pengalaman dulu masa first dapat di KKM. Ya. Okey, soalan daripada Nurdiana. Rasanya Nurdiana ni junior dekat UPM ni. Oh ya ke? Nurdiana. Dia tanya, Encik Amin, kalau fresh grad degree, berapa tahun pengalaman kerja diperlukan untuk jadi pengajar kejururawatan? Okey. Alright, kalau kata tengok iklan daripada JPA, yang dah keluar itu kan, daripada Jabatan Perkhidmatan Awam, antara syarat asas untuk jadi pengajar jururawat adalah at least lah minimum 3 tahun pengalaman di klinikal dan boleh apply syarat untuk menjadi pengajar jururawat. Tapi kalau kata kurang daripada tu pun nak apply tak ada masalah. Pemilihan itu adalah berdasarkan JPA pula. Tapi selalunya benda ni bila dah tetapkan syarat, bila tak cukup syarat dia dah akan letak tepi dah sebenarnya. Tapi kalau nak apply tak ada masalah, cuba nasib tak ada masalah. Jika kata ada sebab sebelum ni pernah berlaku ada juga pengajar jururawat yang diambil daripada fresh masa mula-mula dululah. Tapi bila dilantik sebagai pengajar jururawat, dia akan dihantar ke attachment, bekerja balik, ambil pengalaman balik. Kalau kata dah ambil contohnya lah kan. So tak ada masalah. So jika anda kurang klinikal, contohnya 2 tahun ataupun setahun, nak apply sebagai pengajar jururawat, saya rasa tak ada masalah untuk apply. Jika ada nasib, jika ada rezeki, performance yang baik sewaktu interview, kalau dapat alhamdulillah. Jika dah dapat, terpulang kepada pengarah kolej tu pula nak hantar ke attachment ke untuk tambah pengalaman di klinikal. Macam tu. Harap menjawab Cik Nuriana.
Okey, soalan seterusnya daripada banyak soalan dari Cik Amin, bagus Ya Allah Akbar. Okay. Daripada Fatin Amira. Ya. Assalamualaikum Amin Zaki ni rasanya student. Ya. Amin ni. Berapa tahun biasanya diambil untuk seorang sambung postgraduate atau master? Okey. Untuk master tu maksudnya anda dah jadi nursing ke macam mana? Anda dah, sebab postgrad ni terpulang kepada kita, untuk sambung sampai master ni terpulang kepada kita. Saya ada banyak kawan yang masih jururawat di hospital sekarang dan tengah buat master. Masih jururawat dan tengah buat master? Ya, sebenarnya ramai yang apa dia ni? Part time ke full time? Ada yang buat part time, banyak yang buat part time lah sebab kebebanan kerja kan. So sebenarnya terpulang kepada anda. Kalau kata sekarang tengah bekerja sebagai jururawat, nak tambung, dah ada degree dan nak sambung postgrad kepada master ataupun PhD, boleh buat, tak ada masalah. Jika ada satu, mesti ada keizinan daripada ketua jabatan lah, itu paling penting. Nombor dua, masa yang kena ada apply, sebab bila kita apply dengan ketua jabatan tahu maksudnya hujung minggu dia akan slotkan tarikh untuk kita kerja, tarikh untuk kita pergi belajar, so ada tarikh-tarikh dia lah kan. So jika satu nak sambung postgraduate, dia tak ada masa yang spesifik, bergantung kepada niat anda sendirilah. Sebenarnya atas kita sendiri, kalau kita rasa kita mampu handle masa, kita mampu handle kerja kita, hakiki kita, terpulang. Nak buat master, terpulang. Tak ada masalah. Ramai yang kawan-kawan yang Fatin Amira ni cakap masa tu masih lagi staff nurse U29. Ya, betul. Saya bagi contoh lah. Saya bagi contoh kawan saya yang paling, saya rasa antara jururawat yang terkenal jugalah kat Malaysia ni. Boleh tengok Facebook dia, Bel Nahwen ataupun Nabila Masfuzah. Ini adalah antara jururawat contoh lah yang saya boleh bagi. Dia sekarang bekerja sebagai jururawat di hospital government, di kerajaan, dah buat degree part time dengan masa college, degree nursing, terus sambung buat postgraduate, buat master di UiTM. Dan yang lagi menarik dia tu, dia bukan buat master dalam nursing, dia buat master dalam enforcement law, dalam undang-undang. Law. So asalkan dia inform ketua jabatan, asalkan dia ada masa, tak ganggu kerja hakiki, you can go, tak ada masalah. So memang dia sekarang jururawat, dia bukannya 41 ataupun 44, bukan pengajar pun, memang bekerja di klinikal, tapi dia sambung master di UiTM ni. So ini salah satu contoh lah. Kena ada tanam semangat yang kuat lah, sebab cabaran tu banyak ni, dengan diorang kadang-kadang ada family, ada anak apa semua tu kan. So itu yang paling penting. Kalau niat nak sambung, ada niat yang tinggi, dan okey, tak ada masalah. Tak ada siapa-siapa yang mampu halang benda tu. Okey. Okey, seterusnya soalan daripada kawan Amin juga. Tawang. Okey. Sir Amin, cerita sikit pengalaman semasa menjadi mahasiswa jururawat. Busy ke? Boleh aktif? Sebab kita tahu yang Amin dulu dia sambung degree 2 tahun. 2 tahun je kan dia compact. So boleh ke? Share lah pengalaman masa sambung degree. Alright, untuk degree nursing ni, dia ada dua lah. Satu, sama ada kita buat full time, satu sama ada kita buat part time. Alright, so bila full time, masa saya buat dulu, saya buat full time. Yang buat part time ni, antara yang saya tahulah universiti yang offer degree nursing yang secara part time, UiTM ada di Puncak Alam, dan juga saya boleh tengok Mahasa College ataupun OUM. Ini antara degree nursing yang buat part time lah. So berbeza tau bila nak cerita pengalaman mahasiswa part time dan full time ni. Sangat beza. Part time dia ada cabaran yang lain, full time dia ada cabaran yang lain. Untuk saya punya, saya buat secara full time di UPM. So banyak benda lah. Masa tu degree nursing masih ada lagi kos yang degree nursing 2 tahun. Masa tu kita buat 2 tahun lah sebab kita dah bekerja sebagai jururawat. Bila kita buat nursing, kita buat ni dia ada exemption. Banyak ni last batch kan Amin kan? Aku yang second batch lah. Lepas tu ada seorang lagi, ada satu batch lagi, lepas tu dah continue 4 tahun dah. 2011 dah last batch untuk 2 tahun punya di UPM lah. So bila kata full time ni banyak benda lah, sebab satu memang sangat padat.
di UPM ni 2 tahun memang sangat padat. Memang kalau kata cuti SEM tu tak ada pun cuti SEM. Kita ada lagi short SEM, sistem yang pendek. Dan setiap SEM tu memang credit hours memang kadang-kadang 20 lebih, 23, 24 tu memang biasalah untuk student nursing. Memang sangat-sangat padat. Lepas tu nak penuhi kriteria di teori, di clinical, kena pergi hospital, community. So memang sangat padat benda-benda tu. Tapi sebenarnya UPM, ini pengalaman di UPM lah. Dengan UPM sangat best. Baru rasa suasana mahasiswa tu sebab dia satu kampus yang sangat besar. Memang sangat berbeza di UPM. Masa Amin jadi student degree pun walaupun nursing ni 2 tahun compact dengan credit hour, sempat lagi jadi pelakon. Tak. Sempat lagi join buat video untuk tulis semua tu kan. Yang pelakon tu orang tak tahu ni. Tak boleh tahu ni. Tak boleh tahu. Okey. So since yang tanya tadi adalah Dr. Awang, itu adalah tenaga pengajar saya lah. Sebab di UPM dulu kita ada course teater. So SEM 1 saya ada masuk course teater lah dengan Dr. Awang tadi. Yang individu yang bertanya soalan tadi lah. So daripada situ ada banyak sangat aktiviti sebabkan tak merasa sebelum ni. So di UPM memang kita rasa, memang sangat-sangat rasa suasana seorang mahasiswa. Sebenarnya atas orang tu jugalah. Walaupun you dah masuk full time ataupun part time, kalau you tak nak involve dengan aktiviti, sebenarnya memang tak mau terlibat langsung. Tapi kalau rasa minat, memang rasa nak join macam mana pun. Dia, kalau minat memang nak join semua kan Amin? Semua benda nak join. Okey Amin, kita ada banyak soalan lagi ni. Tapi saya rasa kita tunggu sekejap lagi kita sambung dengan soalan ni. Sebab saya pun dah terlupa kepada seorang tetamu kita, Cik Hanif. Hanif sekian lama menunggu ya. Okay, Cik Hanif ada ke? Kalau Cik Hanif ada, kita jemput Cik Hanif untuk masuk. Cik Hanif cerita sikit pasal personality sebagai jururawat ataupun pensyarah kejururawatan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya Syami? Boleh ya. Waalaikumsalam. Ini bukan kali pertama lah saya dilupakan. Saya mungkin mohon kepada pihak penganjur lah supaya di review balik keberadaan saya di sini. Maaf ya, Cik Hanif senyap di situ. Okay, alright. Okay, so kita teruskan dengan kita punya perbincangan lah, menyambung ataupun meneruskan perbincangan kita masih lagi mengenai teori Holland, teori RIASEC, RIASEC. Hari ini banyak sebenarnya, even saya sendiri pun macam je dengar cerita daripada saudara kita tadi, Cik Amin Zaki tadi, berkenaan dengan jururawat. Macam mana satu bidang yang kita nampak selama ni hanya bekerja di hospital. Yang kita nampak hospital, klinik, itu saja kan. Rupanya dalam bidang kejururawatan ni banyak cabang yang dia boleh pergi, sama ada di hospital, di klinik, ataupun menjadi pengajar. Dan mungkin kita perlu perlu luaskan pengetahuan kita berkenaan dengan kerjaya. Tak adalah kita macam duduk di takut yang sama je. So maksudnya even anda rasa macam anda nak jururawat, tapi anda rasa macam takkan daripada jururawat tu sampai takat tu je. Sebenarnya luas lagi. So menarik juga apa yang Cik Amin sharekan tadi berkenaan dengan penempatan. Ramai di kalangan kita hari ini bila cerita tentang jururawat, bila cerita tentang government servant, terutamanya permohonan pekerjaan melalui SPA. Dia bila ni mohon ni nanti dapat dekat mana ni kan, tak dapat dekat belakang rumah. Padahal masa mohon memang nak hospital belakang rumah, dekat dengan rumah kan. So itu antara satu yang kita kena get ready lah dalam mencari pekerjaan ini. Salah satu cabarannya adalah kita kena get ready daripada segi penempatan. So kita tak pasti, terutamanya apabila pekerjaan melibatkan dengan kerajaan. So kita tak pasti dekat mana kita akan ditempatkan. Even saya sendiri pun ada pengalaman di mana waktu tu saya ditawar menjadi kaunselor lah waktu awal-awal pekerjaan dulu, dan kami ditempatkan di satu hotel untuk kursus 3 hari, sama juga placement macam Encik Amin tadi. So selepas 3 hari tu baru diberitahulah ke mana penempatannya. So itu adalah saya rasa amalan yang biasa untuk pekerja-pekerja kerajaan. Tak kisahlah kaunselor ke
PTD dan sebagainya. Even PTD pun memang dia ada PSC berapa lama, dia kursus dulu baru dia akan diberitahu di mana penempatan. So untuk anda semua, so saya rasa kalau anda memang berminat untuk masuk ke dalam bidang kerajaan, sebagai kaki tangan kerajaan, so get ready dengan perkara itu. So inform ayah kan. So tak adalah kalut kan. So even cikgu pun, even guru kan. So even guru pun kita punya placement tu tidak pasti di mana. Macam yang sebelum ni pun kalau kita dengan doktor kan, dengan doktor perubatan dengan Cik Syafiq kan, Dr. Syafiq sebelum ni pun dia pun tak pasti lagi ke mana. Dia boleh memohon di mana, tetapi sama ada confirm dapat ataupun tidak itu tidak pasti. So itu bergantung kepada masing-masing lah. Okay, alright. So kita terus kepada agenda kita berkenaan dengan Holland. Mungkin teori Holland. Okay, right. So mungkin ramai yang dah tak apa ingat apa teori Holland ni yang saya ceritakan sebelum ni. Okay, right. So teori Holland ni pada dasarnya, so saya simpulkan hari ni macam mana dia berpendapat bahawa setiap orang, kita lah individu mempunyai skill ataupun mempunyai minat yang tertentu. So jadinya minat ini ataupun skill ini, kemahiran ini dibentuk daripada kita kecil sampai kita berumur sekarang. Okay, right. So jadinya dia Holland ini telah membahagikan bahawa manusia itu terbahagi kepada 6 kategori ataupun 6 minat. Right. So jadinya 6 kalau kita dalam bahasa lebih mudahnya 6 personality lah. So manusia ni akan ada 6 personality. Okay. So enam skill ini, keenam personality ni ada pada manusia. Cuma apa yang membezakan antara individu dengan individu yang lain adalah dia punya dominan. Macam ada yang akan dominan kepada bidang-bidang yang berkaitan dengan sosial, akan ada yang dominan pekerjaan berkaitan dengan bidang realistik. Okay, so kita revise balik apa 6 perkara tersebut, untuk memudahkan pemahaman kita kan. So apa 6 perkara tersebut? Yang pertamanya R, reality. Alright, so reality ni pekerjaan berkaitan dengan things, tangible, maksudnya boleh dipegang, boleh dimanipulasi dan sebagainya lah, peralatan dan sebagainya. Art, contohnya macam mekanik, engineering, pekerjaan-pekerjaan berkaitan dengan radas dan sebagainya. Yang kedua adalah investigatif. Ini pekerjaan berkaitan dengan bidang-bidang sains, bidang-bidang yang memerlukan curiosity yang tinggi, kesabaran yang tinggi, perasaan ingin tahu yang tinggi. Ini motu saintis dan memerlukan orang yang boleh berhadapan dengan perkara tersebut dalam tempoh masa yang sama untuk mendapatkan jawapan kepada persoalan-persoalan yang tertentu lah. Lebih kepada kajian lah, investigatif. Bukan penyiasat persendirian dan sebagainya. Dia kategorikan perkara itu adalah investigatif lah. Okay, alright. So yang ketiga adalah A motor art. Art ni termasuk dengan penulisan, termasuk dengan lakonan, teater, dan apa-apa perkara berkaitan dengan art, berkaitan dengan abstract. So maksudnya mungkin kita mungkin secara orang yang art yang agak rendah, dia punya minat terhadap art tu agak rendah, mungkin tidak dapat menaksikan sesuatu di luar konteks ataupun di luar, contoh kita ambil gambar kan, mungkin kita gambar pokok dia is pokok lah, ataupun kita tengok background Syami tu adalah pokok kan, pokok kelapa. Kita lihat itu adalah pokok kelapa, tetapi untuk orang art ni mungkin dia pokok kelapa tu melambangkan kedamaian, ketenangan, kan, so melambangkan ataupun dia nampak pokok kelapa tu seperti seorang lelaki yang sunyi dan sebagainya, whatever lah. So this motor art, motor abstract lah. Contoh. Right. So contoh. So sebab dia mempunyai pemikiran agak abstract art. Right. S adalah social, bidang-bidang berkaitan dengan perjumpaan dengan orang, berjumpa dengan orang. So jadi S ni agak bertentangan dengan I. So I sebenarnya, kalau I investigatif tadi mungkin tak jumpa orang sangat pun tak ada masalah. Alright. So tetapi orang S ni tak boleh, dia ke pekerjaan yang berjumpa dengan orang, berinteraksi dengan orang. And E adalah keusahawanan lah, entrepreneur. So jadinya entrepreneur ni dia lebih pada perkara-perkara yang mencabar diri dia, mempengaruhi orang lain, dan lebih kepada profit, kepentingan untuk mendapatkan keuntungan. E. And akhirnya C, conventional, adalah pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan melakukan perkara yang sama, rutin yang sama,
dan melibatkan ketelitian yang tinggi. Konvensional ni contohnya kerja-kerja pengkeranian, kerja-kerja rutin harian, you buat benda yang sama ataupun accounting yang di mana dia tak boleh melakukan kesilapan yang besar. So dia perlu fokus yang tinggi lah. Okay, right. So berbalik kepada kita hari ni tentang nurse dan juga pensyarah kejurawatan. Okay, right. So kalau kita refer kepada ONET ni satu web yang dimajukan oleh US lah, pejabat buruh US, di mana ONET menyatakan untuk menjadi seorang nurse, mereka yang boleh berada dalam bidang nurse, persekitaran nurse adalah mereka yang mempunyai yang paling tinggi adalah sosial lah. Sebab apa? Nurse ni berinteraksi dengan orang. Dengan passion. Okay, so macam mana kalau you tak suka dengan orang and then you ataupun you rasa macam tak boleh nak bingit-bingit dengan orang, you perlukan suasana yang sunyi dan sebagainya. Okay, pekerjaan sebagai seorang nurse ni mungkin agak tidak sesuai untuk anda. Okay, right. Yang kedua adalah investigatif. Sebab apa investigatif? Dia melibatkan perkara-perkara berkaitan dengan sains kan. So ubat ni berapa perkara yang berkaitan dengan sains lah, daripada segi pemberian ubat, daripada segi apa-apa yang orang cakap tu fakta-fakta sains. Dia memerlukan intelijen yang tinggi, dia memerlukan curiosity yang tinggi. Yang di mana kalau orang yang berpersonaliti lain tu mungkin agak macam lekeh sangat dan sebagainya kan. Okay, right. So jadinya dan yang ketiga untuk nurse adalah C, conventional. SIC. Conventional sebab apa? Dia perlu melakukan kerja yang sama berulang-ulang berhari-hari dan dia tak boleh melakukan kesilapan yang besar. Right. So kesilapan tu boleh menjejaskan kerjaya dia sebagai seorang nurse. C. So jadinya hari-hari kalau hari ni kena bagi makan ubat, kena sediakan ubat dan sebagainya, kena care pasal orang, kena tu, so hari-hari dia melakukan. Kalau kita di hospital kan nurse ni melakukan pekerjaan yang sama hari-hari, SIC. Okay, right. So bagaimana pula dengan pensyarah untuk nurse ataupun pengajar untuk nurse? Okay, so pengajar untuk nurse kebetulan mempunyai personality ataupun environment yang hampir sama. Cuma kemungkinan di sini saya lakukan sedikit research tadi. So yang pertama adalah social sama, sebab dia perlu mengajar dan dia perlu berinteraksi dengan pelajar, dan masa sama dia kalau Cik Amin cerita tadi, dia still kena buat clinical dia dan dia perlu berjumpa dengan orang. Yang kedua adalah investigatif, sama juga berkaitan dengan ubat, berkaitan dengan sains, berkaitan dengan curiosity. Dan yang ketiga dia mungkin kalau nurse in practicality ataupun nurse in practitioner, so dia memerlukan C, conventional. Tetapi untuk mengajar saya rasa R itu lagi penting lah daripada C. R tu maksudnya daripada segi peralatan-peralatan. Contohnya macam mana nak menggunakan peralatan di hospital. So dia kena banyak tahu tentang perkara-perkara tu. Menggunakan peralatan picagari dan sebagainya lah. So SIR untuk pengajar bagi saya. Okay, alright. So untuk praktis SIC ada C ataupun yang kedua ataupun sama level dengan C itu adalah R. Perlu still menggunakan peralatan. Itu adalah 3 ataupun 4 perkara yang perlu ada pada nurse as a practitioner. Okay, alright. So sebelum saya mengundur diri, alright. So kita revisekan balik apa yang kita dah bincang sebelum ni. Alright. So jadinya untuk personality individu, okay, alright. So manusia dibesarkan sehingga ke tahap sekarang, okay, dengan minat-minat yang tertentu. Daripada mana minat dia datang? Daripada pemerhatian kita, daripada pembelajaran kita dan sebagainya. So kita dah build minat tu dalam diri kita. Yang mana minat berjumpa dengan orang, dia akan pergi kepada sosial. Yang mana minat dengan perkara-perkara berkaitan dengan kajian, research dan sebagainya akan pergi kepada investigatif. So benda ni memang dah ada dalam perkara kita. Cuma dia yang mana yang lebih dominan. Jadinya apabila kita nak kata tentang pekerjaan, so pekerjaan dia akan menghasilkan satu environment yang sama seperti mana yang personality tadi. So jadinya seperti mana kita ambil contoh pen ni, so ni adalah penutup dia. Alright, so kita katakan pen ini adalah persekitaran pekerjaan, SIC. Alright, so jadinya dia memerlukan kepada orang yang berpersonality SIC juga.
persekitaran PEN SIC. So untuk individu yang SIC, okay, so jadinya dia memerlukan penutup yang sama. So jadinya dia akan jadi padan lah. Okay, so akan ngam. Okay, tetapi sekiranya PEN ni SIC, okay, tetapi kita ambil orang yang mungkin dia punya personality tu lain, alright, so tak ada orang personality tu lain, so jadinya dia tak muat, dia tak ngam dengan PEN ni. Kita ambil orang yang more to IR engineering lah, IRA kan, contoh civil engineering, IRA kan, okay, so kita ambil civil engineering, so mungkin penutup tu akan berbentuk lain dan dia akan tak ngam kat sini. So apa akan jadi apabila tak ngam? Apabila dia tak ngam, okay, kemungkinan orang yang individu tadi yang tak ngam tadi akan mudah fed up, akan mudah burn out, akan rasa macam tak minat, akan rasa macam nak berhenti kerja, and then dia punya performance dalam kerja, and then mungkin akan ada konflik dengan bos dia, akan ada konflik dengan rakan sekerja. Sebab apa? Dia tak ngam. Right, sebab apa? Kat mana dia ngam? Dia perlu cari environment yang sama dengan personality dia tadi. Okey, tetapi boleh tak personality ni, contohnya yang tak ngam tadi, boleh tak disesuaikan? Apabila dia masuk kerja baru disesuaikan? Boleh. Tetapi dia akan mengambil masa dan dia memerlukan komitmen daripada individu itu sendiri untuk berubah. Dia kena akui bahawa dia tak sesuai dengan pekerjaan ni, tetapi dia rasa macam dia nak kekal dalam pekerjaan tu, and then dia yang kena berubah. Dia tak boleh nak mengubah environment kerja dia. Sebab environment kerja dia memang memerlukan perkara seperti itu. So jadinya dia tak boleh nak ubah environment pekerjaan dia. Dia sendiri yang kena berubah supaya dia fit dengan environment pekerjaan dia. So itu macam ada satu ada satu komen dekat Facebook ni, misi laki. Dia kata mak saya yang suruh saya jadi misi walaupun saya tak minat sampai hari ni. Cik ni bilang lah. Saya kurang, itulah kita kurang lah. Okay, tak apa. Cik ni kita terus. Okay. Itu tadi perkongsian daripada Encik Nip, dia ada masalah lain tu. So tadi macam Encik Nip cakap lah, untuk nurse dia ada SIC ataupun pensyarah nurse ni dia SIR ataupun SIC. So Amin dah pernah buat tak yang Holland punya personality tadi? Itulah, belum pernah dengar itu yang tadi kita ada catat sikit lah berkenaan dengan benda ni, tapi nanti apa yang Amin buat betul lah. Betul. Okay kan? Kita nak teruskan dengan soalan Amin, boleh? Boleh. Soalan seterusnya tadi daripada siapa tadi? Daripada Siti Rogani Arif. Tanya, perlu ke post basic juga ke untuk menjadi lecturer dan pengajar? Maksudnya perlu ke post basic untuk jadi pengajar. Okey. Untuk jadi pengajar kejuruteraan di Kementerian Kesihatan misalnya. Okey. Kalau kata ada post basic, itu adalah satu advantage lah. Sangat-sangat advantage kepada seseorang individu itu. Tapi kalau tak dapat maksudnya belum turn, kadang untuk ambil post basic ni dia ada beratur tau ni, sebab dia ramai orang dalam satu ward, dia ada turn dia siapa dia tahu ni, siapa dia beratur kan. Kadang-kadang kita mungkin tak sempat, ataupun masa kita nak ambil ada masalah. Kalau yang perempuan mungkin pregnant ke, yang lelaki mungkin ada kerja lain ke, ada masalah lain keluarga ke. So kadang ada yang tak sempat nak ambil post basic. Okey, bagi saya, pendapat saya, kalau ada post basic is satu advantage. Okey, sebab apa tahu? Sebab bila dah jadi pengajar jururawat nanti, okey, kemungkinan bukan dia ada dua tau. Bila jadi pengajar jururawat, sama ada you ajar basic ni maksudnya kita ajar diploma in nursing, ataupun kita boleh ajar post basic. Okey, maksudnya kita boleh ajar post basic student. Maksudnya kalau kita dah ada post basic, saya ambil contoh dialisis lah paling senang. Kita dah ada post basic dialisis, kita apply jadi pengajar jururawat. Okey, bila kita masuk ditawarkan sebagai pengajar jururawat, kita boleh jadi pengajar post basic untuk dialisis. Kita pula ajar orang yang nak ambil post basic dialisis. Mungkin orang yang tak ada post basic ni, dia boleh ajar yang basic student, diploma in nursing. Maksudnya orang yang ajar post basic ni, dia ajar orang yang contohnya hospital-hospital lain semua yang dah bekerja lah ni, nak sambung sebagai dialisis. So dia mengajar orang yang dah bekerja. So yang
yang tak ada post basic dia akan ajar yang student yang basic lah, yang diploma in nursing. So tak ada syarat pun. Tak ada syarat yang khusus pun kata-kata perlu ada post basic baru boleh apply pengajar jururawat. Tapi jika ada, ia satu advantage lah. Ya, satu nilai tambah lah kalau ada post basic tu. Betul. Untuk Farahin Aino Aziz, salam Cik Amin. Apa yang Cik Amin paling rindu apabila bekerja sebagai jururawat sebelum bertukar kepada pensyarah? Apa yang paling rindu? Salam. Okey. Dia di clinical ni kita seronok sebab kita bergaul dengan ramai orang, bergaul dengan doktor, kita bergaul tu dengan banyak profession lain. Contohnya ada fisioterapi, kita ada. So apa yang saya rindu adalah kawan-kawan. Kawan-kawan di bahagian kesihatan. Sebab bila kita bekerja, kita jumpa ramai orang, juru X-ray, kita jumpa doktor, kita jumpa dengan dietitian. Okay. So benda-benda ni menjadikan kita ramai kawan di mana-mana kita pergi. Kita pergi hospital tu orang kenal, kita pergi hospital ni kita kenal orang tu. So itulah antara yang sebenarnya banyak lagi, tapi antara salah satu dia adalah bonding dengan kawan-kawan satu tim kesihatan tu. Okey, tu rindu kawan-kawan. Masa degree pun kita rindu kawan-kawan kita kan. Okey. Okey Amin. Mana lagi? Okey, ni daripada Dr. Hanif. Dia gurau dia. Saya cuma nak beritahu Amin memang idola saya. So dah ada 2 doktor idola Amin ni. Okey, tadi Nodiana yang junior tadi tu, dia tanya secara personality, Cik Amin secara personally akan suggest untuk sambung post basic ataupun master? Okey. Yang mana lebih diperlukan untuk jadi pengajar? Okey. Untuk jadi pengajar sebenarnya dah ada degree nursing dah cukup. Okey, dah ada degree nursing dah cukup untuk jadi pengajar. Itu untuk KKM tadi kan? Untuk KKM, ya. Untuk jadi pengajar kejuruteraan di KKM dah cukup, dah ada degree nursing. So soalan tadi dia tanya antara post basic dan juga master. So satu kena tanya diri sendiri balik. Okey, anda nak jadi apa ke depan? Dalam masa 5 tahun lagi apa yang anda aim? Apa yang nak jadi? Okey, kalau kata ambil post basic, okey, anda boleh jadi pengajar post basic yang anda ambil tu. Contohnya anda pergi sambung post basic ICU ke, post basic mental health ke. So bila ambil post basic tu, bila balik habis daripada belajar post basic, anda boleh mengajar post basic tu. Okey, itu untuk post basic. Kalau kata berminat untuk menjadi pensyarah, okey, bila berminat nak jadi pensyarah, nak pergi ke level yang lagi atas, sebab pensyarah ni lantikan asas dia mesti kena ada master. So kalau kata itu sebabnya saya kata tadi kena tanya diri sendiri apa yang anda nak jadi dalam masa 5 tahun lagi. So kalau kata masih nak kekal dalam KKM, dah selesa, dah ada rumah, dah beli semua, so berminat nak sambung post basic dan memang nak mengajar post basic dalam KKM, tak ada masalah pergi post basic. Tapi kalau kata target satu hari nanti memang nak jadi pensyarah juga macam mana pun, so pergilah ke master. Okey, ambillah master, spesifik lah, master in nursing ada, apa-apa master dan so bila dah ada master, anda dah cukup syarat untuk dilantik sebagai pensyarah kejururawatan. Maksudnya anda dah cukup syarat untuk kita mohon sebagai pensyarah. Itu syarat asas untuk jadi pensyarah di universiti lah. Kalau ada master, dia akan jadi U45 kan? Okey, bila kata di universiti, alright, dia ada IPTA dan juga IPTS. Okey, tapi bila kita dah dalam government servant, dah dalam sektor kerajaan ni, better kita ambil IPTA lah. Tak ganggu kita punya pencen. Melainkan you tak sign pencen lah, you ada kena WSP kan. Okey, so bila kata ke IPTA, grade IPTA berbeza lah. Dia ada DM untuk UiTM lah. Kalau untuk IPTA yang lain, dia grade dia DS. Kalau UiTM saja DM lah. Kalau kata nak pergi ke swasta pun boleh. Tak ada masalah. Sebab saya tengok banyak universiti swasta, kolej-kolej jururawat swasta ni banyak yang memerlukan pensyarah kejururawatan. So tak ada masalah. So macam saya pun nampak Amin ada post hari tu kekosongan dekat Unimas kan? Betul. So yang mana yang nonton ni boleh tak apply? Boleh start apply ni? Boleh mulai apply. Okay, soalan ni daripada Dr. Muhammad Hanif Khalid. Dia ada tanya, kita tahu kejayaan nurse adalah dikaitkan dengan perempuan. Tapi Amin seorang nurse lelaki.
boleh kongsikan pengalaman sebagai seorang nurse lelaki di dalam alam yang dikuasai wanita, dan apa beza male nurse dengan nurse perempuan biasa? Ada yang kena buat kerja lebih masa ataupun ada department yang male lebih sesuai? Okey, ni soalan ni sebenarnya daripada apa nama untuk otak-otai UPM ni sebenarnya ni. Kita ada tadi Dr. Awang ni, antara otai yang lain ni Dr. Hanif lah ni. Dah ada, dia pun saya ambil master anatomi dan juga sekarang pun dah medical doctor kan. Dia sekarang mengajar dekat USIM rasanya. Medical USIM. Cantik tu. Okey, alright. So untuk soalan ini Dr. Hanif okey. Bila bekerja, bidang kejuruteraan ni kalau kata di KKM tak silap saya bermula 2002 dah ada intake untuk ambil male nurse. Sebelum tu tak ada lagi male nurse. Kemudian kalau kata di PPUM start 1997 dah datang, dah mula ambil male nurse dalam bidang kejuruteraan lah, lelaki dalam bidang kejuruteraan. Sebenarnya lelaki tak ramai pun dalam bidang kejuruteraan. Macam saya belajar diploma dulu pun kita ada lebih kurang 100 lebih orang, lelaki 10 orang je dalam satu kelas. Sebenarnya 100 orang? 200 orang lebih dalam satu batch tu, lelaki 10 orang je. Orang saja. 10 orang je, boleh katakan satu nisbah 10 untuk satu untuk satu lelaki. Okay. So bila kata daripada belajar, sebenarnya kita dah terbiasa dengan rakan-rakan batch perempuan yang ramai. So bila kita masuk kerja sebagai jururawat pun, masa saya kerja dulu pun di Hospital Lambu AI pun, saya seorang je male nurse. Seorang je male nurse dalam satu ward tu. Memang kerja tu memang dengan sister, dengan matron, memang dengan nurse-nurses yang lain, semua perempuan. So memang saya seorang je male nurse masa itulah di Hospital Lambu AI. Dan benda tu bukan kata dalam klinikal. Bila kita pergi ke pengajar jururawat, bila kata pergi kepada pensyarah jururawat, sampai sekarang ni bukan daripada diploma dulu, sampai sekarang masih seorang ni. Masih seorang di KKM pun, di Kolej Jururawat Sekretari pun saya seorang. So sebenarnya bekerja dengan orang perempuan ni dia lebih detail lah, dia lebih detail dan lebih orang panggil lebih teratur, sebab dia punya kerja cara kerja. So cuma kita satu kena pandai bawa diri. Tak boleh ada orang kata rapat sangat dengan kawan ni, sebab rakan kerja kita tu perempuan. Alright, sebab perempuan ni kan, walaupun rapat sikit kawan ni, so kita kena be fair. Rapat dengan semua orang, tegur semua orang, walaupun mungkin ada yang kita rasa mungkin ada orang tu mungkin negatif kepada kita, tapi tak apa. Kita kena pandai bawa diri. Sebab satu, kita kena ingat lelaki tak ramai, lelaki seorang je. So apa-apa pun nanti memerlukan bantuan lelaki dan dia akan cari kita juga, tak ada masalah. So kalau kata dalam klinikal antara ward tenaga jururawat lelaki ni antara yang banyak diperlukan dalam orthopedic ward, sebab perlukan kita pindah patient, perlukan mengangkat benda-benda yang berat kan, kita ada pemberat. So benda-benda tu banyak memerlukan lelaki. Waktu saya kerja dulu, masa tu jururawat lelaki tak ramai. Antara prosedur yang diminta untuk saya buat adalah masukkan tube kencing untuk pesakit lelaki. Tube kencing yang kita masuk CBD tu kan, ada drainage tu. So sebab satu, bila kita kerja dalam ward lelaki, satu male nurse ni kita akan ditempatkan dalam ward lelaki, dan kerja-kerja lelaki tu yang orang perempuan rasa orang kata malu, segan macam tu, memerlukan privacy tu, kita boleh sumbangkan tenaga kita masa tu. Sampaikan bila kata dia orang tahu ada male nurse, sampaikan ward lain pun panggil kita. Ni Cik Amin boleh tak, staff nurse Amin boleh tak insert CBD dekat patient ward saya. Dia orang segan. Kalau kata ada male nurse, dia orang akan cari, utamakan male nurse dulu. Dia orang akan cari kalau perlukan angkat barang, benda-benda yang memerlukan fizikal. Itu antara sebabnya memerlukan di hospital kita, government kita ni memerlukan jururawat lelaki dalam bidang klinikal dan juga akademik lah. Okey, bercakap pasal yang kita perlukan kekuatan jururawat lelaki untuk angkat pesakit. So ada satu soalan daripada misi lelaki. Apa pendapat Sir mengenai male nurse diambil bekerja disebabkan kekuatan mengangkat pesakit? Itu soalan yang relate kan selepas tanya soalan ni. Okay. Alright. Okay. Walaupun sebenarnya
dalam bidang nursing ni kadang-kadang orang awam silap interpretasi. Maksudnya mereka ingatkan kejururawatan ni hanya mandikan pasien, hanya basuh BO tu berak lah, dan juga kencing pasien. Kadang benda tu adalah mungkin satu benda yang kecil saja dalam bidang kejururawatan. Sebenarnya bidang kejururawatan ni sangat-sangat besar. Kita ada farmakologi, kita belajar anatomi, kita belajar mikrobiologi. So banyak benda yang kita belajar dalam jururawat ni. Tapi ada yang diorang nampak dalam benda yang kecil ni lah. So salah satu benda yang kecil ni adalah membantu pasien, yang kita mengangkat pasien semua tu kan. Itu adalah satu sumbangan yang ikhlas kita beri kepada pasien. Kadang-kadang sebenarnya kalau kata ada relatif, ada peneman, kita minta bantuan ahli keluarga, tolong tukar cadar, mandikan pasien. Sebenarnya ahli keluarga boleh buat sendiri. Tapi jika tiada ahli keluarga, sebenarnya bantuan ikhlas tu adalah daripada nurses tu sendiri. Kadang-kadang dia orang tersilap, kadang orang awam tersilap sebab benda tu dah jadi sinonim dengan kerjaya jururawat kan, mandikan pasien. Sebenarnya tu kerja peneman juga bertanggungjawab. Buat ikhlas, ya betul. Yang meneman di hospital pun boleh membantu jururawat dalam melakukan tugas tu. Sebenarnya sebab apa tak? Sebab itu adalah ahli keluarga anda sendiri. Betul. Tadi kan Amin cakap ada nursing ni dia ada farmakologi, dia ada mikrobiologi, dia ada macam-macam benda bidang. So dalam bidang akademik ni, apakah peranan dan tanggungjawab jururawat dalam akademik ni? Okey. Peranan jururawat dalam bidang akademik ni banyak. Bila kata kita sebut akademik, mesti kita akan sentuh dalam bahagian penyelidikan, research. So banyak research paper yang diterbitkan. Sebab research paper ni adalah penambahbaikan kepada, contohnya kan mungkin dulu kita buat prosedur macam ni, mungkin ada yang salah, kita tukar tambah baik, okey rupanya macam ni. Dulu mungkin basuh tangan cara 7 kali ke, contohnya lah kan, mungkin kita boleh tambah 5 kali pun dah cukup bersih. Ini sebagai contoh lah. Apa bukti contoh tu? Mungkin kita kena test dengan mikrob, tengok kuman bersih tak bersih. Itu contoh penyelidikan yang kita boleh buat. Okey, kalau dulu angkat pasien perlu position macam ni, sekarang kita kena tambah baik position macam ni. So ini adalah antara sumbangan jururawat dalam bidang akademik. So paper ini akan dipublish, dibahaskan dan daripada situ akan come out dengan satu prosedur yang baru dan kita tambah baik. Okey, itu satu penyelidikan. Okey, antara lagi yang kita boleh sumbang dalam bidang akademik ni banyak. Peranan kita sebagai kaunselor, educator di tempat awam, di public. Sebagai akademik, kita tak hanya tunggu kepada kita punya student saja. Kan kita dah mengajar student saja, tapi kita terlupa kita punya masyarakat awam ni. Kan, masyarakat awam ni penting. That's why akademik ni saya sarankan kalau kata ada info yang positif yang boleh disumbangkan kepada awam, masyarakat awam, supaya masyarakat awam tahu berkenaan dengan jururawat ni, sumbangkan di media sosial. Tapi pastikan info tu tepat lah. Sebenarnya sangat banyak dah jururawat yang menulis artikel di media sosial, di media sosial, di Facebook. Macam-macam, contohnya lah kalau kata pasal COVID. Dia terangkan COVID ni dengan cara yang simple, yang lebih orang awam faham. Okey, so layman, bahasa layman. Betul, layman punya bahasa, tak perlu bahasa yang tinggi-tinggi lah. So kita terangkan apa beza RTK, apa beza PCR. So benda-benda macam tu kadang orang awam tak tahu. So itu pun antara sumbangan ahli akademik kepada orang-orang awam. Sebenarnya banyak lagi. Consultation, kita bagi latihan CPR sebagai contoh kepada orang awam. Itu satu benda yang kita boleh sumbang kepada orang awam. Macam Amin sendiri mengajar dalam subjek apa dekat Alright, kalau kata di KKM dulu sebagai pengajar jururawat, saya ditugaskan untuk disebabkan master ke dalam bidang anatomi. So di KKM dulu memang saya mengajar dalam anatomi nursing lah, maksudnya dalam subjek anatomi kepada jururawat. Kemudian juga ada mengajar farmakologi, ubat-ubatan. Ubat-ubatan ni sebab pun ada relate dengan master kita juga. Kita ada bermain dengan ubat-ubatan farmakologi. So kita mengajar bidang yang kita dah ni. Dan benda tu pun dah diaturkan oleh pengarah kolej dan juga pengajar-pengajar lain lah. So bila saya masuk di UiTM,
Okay, bila masuk di UiTM sama juga pharmacology in nursing, research in nursing. Okay, kemudian banyak lagi bidang-bidang yang kita boleh ajar dalam nursing ni. Kita ada ortopedik, kita ada ni. Tapi apa yang saya mengajar selalunya pharmacology dan juga kardiovaskular, okay, apa nama CPR, tentang macam mana untuk buat CPR, dan yang common lah. So sebenarnya untuk kita mengajar dalam satu-satu bidang tu kita kena ada experience untuk kita mengajar. Salah contohnya itu adalah requirement daripada MQA lah, Lembaga Jururawat Malaysia, dan juga Lembaga Jururawat Malaysia lah. Apa yang saya buat sekarang ni contohnya bidang mental health, bidang kesihatan mental. Sekarang pun saya dah berada lebih kurang sebulan lebih di Hospital Bahagia Ulu Kinta mengambil attachment dan salah satu requirement untuk MQA jugalah untuk kita mengajar dalam bidang mental health. Dan benda ni bukan berhenti takat ni, lepas ni dia akan pergi lagi. Tahun depan mungkin Hospital Tampoi ke mana-mana lagi lah, Hospital Secretary. So benda ni dia akan ambil sebagai attachment dan juga requirement daripada lembaga. Dia cari pengalaman di lapangan lah ni. Betul. Kita bekerja balik sebagai nurses walaupun dah dalam bidang akademik. Dalam cuti SEM tu akan dihantar ke bidang klinikal. So kita bekerja balik dalam bidang klinikal, ambil experience. Kemudian mungkin cuti SEM depan pula akan pergi lagi macam tu. Okay. So yang dia hantar ke mana-mana tu asal atas jabatan ataupun kita yang nak minta? Atas ketua jabatan dan juga tempat yang kita minta lah. Contohnya lah, kalau nak cerita sikit, sebenarnya suppose saya akan pergi ke psychiatric di Penang, di Jalan Perak selama sebulan, tapi disebabkan COVID, dan tanggungan di bebanan kerja di Penang psychiatric tu agak terhad. So that's why saya mohon kepada ketua jabatan untuk ke Hospital Bahagia. Okay, Amin, kita dah masa pun dah mencemburui. So kita ada tiga soalan lagi daripada boleh. Sabrina Zulkifli, Miss Laki dengan Fauzi Idris. Yang mana-mana nak tanya soalan boleh tanya, kita akan feedback kemudian lah. So untuk daripada Puan Sabrina, apakah pendapat atau nasihat Encik Amin kepada adik-adik yang mungkin berminat untuk memilih jururawat sebagai kerjaya? Dan apa nilai dan kecekalan yang perlu ada bila nak menceburi bidang jururawat ni? Lepas tu, sebab selalu dengar jadi nurse ni susah dan agak stres juga sebab ada banyak bidang yang memerlukan nurse sebagai penggerak. Apakah mungkin motivasi tips yang boleh Amin berikan? Okay, untuk jadi jururawat ni, satu, kita kena ikhlas. Satu, memang kita kena ikhlaskan hati. Okay, memang kerjaya jururawat sangat jadi satu bebanan. Tambah pula waktu COVID ni, memang sangat-sangat bebanan yang tinggi. That's why kita boleh nampak KKM ada offer jururawat kontrak sebab tak cukup orang dah di hospital. Right. So untuk jadi jururawat pastikan ikhlas. Satu, sebab kalau tak ikhlas, tak berminat, memang tak boleh buat kerja sebagai nurses. Okay, satu lagi, nombor dua adalah dalam bidang kejururawatan, bila anda dah ceburi bidang kejururawatan, jangan risau tentang kerjaya. Tak pernah lagi dengar jururawat ni menganggur sebab memang kerjaya sangat-sangat diperlukan. Tambah-tambah dalam pandemik sekarang ni memang sangat diperlukan. Sama ada dapat, kalau tak dapat masuk government sekarang, apply dulu ke swasta. Dalam masa yang sama pilih apply dalam SPA. Memang kerjaya jururawat sangat-sangat diperlukan. Okay, kalau kita sambung belajar degree, sambung belajar master, kita boleh masuk ke bidang akademik pula. Kalau tak dapat kerja di Malaysia, bekerjalah di Arab Saudi, bekerjalah di Singapura, Brunei. Baru ada saya post hari tu, sebelum ni kalau nak jadi jururawat di Singapura, kalau perempuan tak boleh pakai tudung tau. Tapi yang terbaru 1 November ni government Singapura dah umumkan jururawat di hospital mereka dibenarkan memakai tudung. So sebenarnya satu berita baik untuk rakyat Malaysia. Jururawat yang ingin kerja di Singapura boleh minta gaji starting saja pun dah 7,000 lebih. 7,000 RM. 7,000 RM lah, kalau di Singapura dalam 2,000 lebih macam tu. SGD lah, Singapura dollar kan. So ini peluang cerah untuk kerjaya sebagai jururawat. Ya, peluang cerah satulah. Peluang cerah, mesti ada minat. Okay, saya pernah interview ramai yang jadi jururawat ni.
antara dia menjadi jururawat tu disebabkan sebelum tu dia menjaga nenek dia, jaga ayah dia yang bedridden. So bila dia dah sampai satu tahap tu, dia kata ya aku perlu jadi jururawat sebab aku dah jaga ayah aku kat rumah ni pun dah jadi macam jururawat. So aku nak jadi jururawat. So yang ada lesen lah. So sebenarnya memang kerja penat sikit, akan rasa beban sikit, tapi kalau kita ikhlas, InsyaAllah kita akan rasa puas hati apa yang kita buat tu. Sebab memang betul tadi macam Encik Ani cakap tadi, dia lebih pada sosial. Kita banyak bersembang dengan pesakit. Dan sebenarnya jururawat ni adalah jantung dalam satu hospital tu. Sebab satu jururawat ni dia ada 24 jam bersama pesakit. Apa yang pesakit buat masa tidur satu hari tu memang bersama dengan pesakit tu 24 jam. So apa-apa profession lain pun akan tanya kita. Contohnya doktor akan tanya, semalam pesakit tidur okey ke? Kan? Itu salah satu pentingnya jururawat. Fisioterapi akan tanya, semalam pesakit ada pergi berjalan ke, ada buat exercise ke? So itu memang dia akan ditanya kepada jururawat. So dia satu komponen yang penting lah dalam hospital. Okey. Daripada misi lagi tadi, saya nak tanya, salah ke kalau jururawat refuse buat hygiene ADL pesakit sama ada relatif atau tak? Sebab banyak masyarakat berpendapat semua tu kerja jururawat, termasuklah mencuci kebersihan. Macam mana pandangan Amin? Okey, misi lelaki ni kawan saya ni di Hospital Penang. Ni antara jururawat yang sangat-sangat knowledgeable. Memang sangat knowledgeable. Okey, dia banyak share tentang ilmu-ilmu juga. Okey, boleh tengok Facebook dia nanti. Alright, okay. Thank you Misi Laki ataupun saudara Nirman nama sebenar dia. Dah terima lah dia nama tu. Okay, thank you. So kerja jururawat betul. Tapi kita kena ingat, okay, bila kita kerja sebagai jururawat, ADL tadi Activity Daily Living, itu antara yang kita diajar semasa anda belajar sebagai jururawat dulu. Activity Daily Living, ADL. So ADL ni adalah, kita ada banyak komponen dalam ADL ni, okay. Apa yang kita buat satu hari sepanjang kita hidup, makan, minum, semua tu adalah ADL. So kalau kata kebersihan pesakit tidak dijaga, sebenarnya kalau kita tak menjaga kebersihan pesakit adalah salah. Walaupun sebenarnya itu adalah memang orang kata, orang tanggapan negatif, kata bersih pesakit ini adalah kerja misi, basuh berak kerja misi, yang ni kerja misi. Sebenarnya kalau kata ada pembantu, ada relatif yang membantu, dan kita boleh buat bersama-sama. Sebenarnya kita sebagai jururawat pun kita tak sampai hati nak tengok kalau kata patient tu dah berak atas katil, contohlah patient tu dah berak atas katil pun dah ni, cuma sebenarnya itu dah mengundang kepada infeksi yang baru pula, penyakit yang baru pula. Ada boleh mungkin kalau biar lama mungkin boleh jadi bed sore, pressure ulcer di belakang badan patient pula. Sebenarnya itu adalah salah kita. Sebenarnya niat kita tu, hati kita tu, aku bersih ni, insyaAllah kalau pesakit aku sihat, Allah akan bagi pahala ke, ada ganjaran yang akan datang kemudian kan. Ikhlaskan hati kita, kita bantu setakat mana yang boleh. Tapi jika ada assistant, ada relatif, ada adik dia jaga, mak dia jaga, kita minta bantuan sekali. Kalau boleh dia orang bantu kita basuh, ataupun kita ajar dia, kemudian dia boleh buat sendiri. Pun boleh macam tu, tak ada masalah sebenarnya. Okey. Daripada Encik Fauzi, soalan seterusnya, nurse lepas grade ada placement ke? Macam kalau doktor kan dia ada HO dulu baru jadi MO kan, so nurse ada ke macam sistem ataupun dia jadi je nurse? Okay, nurse tak ada macam tu, dia tak adalah spesifik macam doktor. Dia ada 2 tahun HO, kemudian ada MO, kemudian jadi special pakar kan. So untuk nurses ni dia punya perjalanan dia tu agak lain sikit lah. So kita akan masuk, kalau untuk government habis diploma, masuk kerja dengan U29. Ini untuk basic semua diploma nursing lah. So kerja dengan kerja 29, kemudian masa tu lah you boleh pergi post basic. Daripada situlah dia akan ada speciality. Sebab dalam bidang nurse ni besar. Dia nak pergi, dia nak bekerja kat mana? Bekerja dalam dialysis center, dia nak bekerja dekat ICU, nak bekerja dekat operation theatre, tempat bedah kan, jururawat bedah kan. Dia nak kerja kat mana lagi. So nurse ni banyak. Midwifery, perbidanan kan, mental health, okay. Banyak sangat bidang nurse ni, okay. So that's why kita akan cari kepakaran kita sendiri. Jangan kita ni ambil masa yang lama kan nak cari kepakaran, at least 2-3 tahun, 3-4 tahun
kita dah kena ada post basic satu. Cari. Kalau kata tak sempat ataupun tak ada peluang untuk buat post basic, tak apa. Kita belajar lagi. Kita tunggu turn kita kan, jika ada sampai turn kita, ataupun kita boleh buat. Kalau tak sempat juga, mungkin kita boleh further kepada degree dulu. Kemudian baru datang post basic. Tak ada masalah. Yang mana yang datang dulu sebagai rezeki, kita ambil dulu. Kalau kata rezeki kita post basic, buat dulu. Kalau rezeki degree, buatlah dulu degree nursing. Tak ada masalah. Sebab degree nursing tak rugi kita buat. Tak rugi sebab jika kerajaan ataupun SPA buka penjawatan 41, kita dah ada degree nursing. Bila-bila masa saja kita boleh apply. So tak rugi. Sama ada post basic ataupun degree, tak ada masalah. Sambunglah yang mana satu pun. Okay, ni ada daripada Cik Sabrina, dia just mention lah, dia kata jururawat adalah jantung dalam sesuatu institusi kesihatan. Dia sangat setuju dan saya pun setuju. Dan Cik Puan Farahin Aino Aziz, kadang-kadang jururawat ni dah macam keluarga terdekat dah dengan pesakit. Sebab sentiasa ada dengan pesakit kan. So ni ada daripada kelas daripada Dr. Hanif tadi. Sebab dia pun sebelum dia mengajar dekat, rasanya dia mengajar medik dekat UC ni. Sebelum dia mengajar pun dia sebagai doktor dekat hospital. So dia nak tanyalah sebab hospital ni ada banyak kes-kes orang meninggal kan. So ada kat pengalaman-pengalaman mistik ke semasa bekerja kat hospital ke? Kalau ada lah. Okey, pengalaman mistik itu mungkin waktu student dululah. Tapi dia lebih kepada satu ceritanya passion yang terbakar. Burn passion Saya rasa dia rumah dia kena bakar dan dia sekali pun terbakar. Okey, dan dibawa ke hospital. Dia kebakaran peratus badan dia pun lebih kurang 40 ke 50% di badan. Okey, so untuk sembuh tu memang ialah sebab dah terbakar banyak dan dia pun ada penyakit lain lagi. Pengalaman di hospital government waktu student dululah, yang mana kejadian tu berlaku rasanya pukul 2-3 pagi jugalah. So 2-3 pagi kita datang nak tengok pasien tu, nampak dia duduk meraung kan. Tapi dalam masa tu dah ada ruang lah dengan kawan saya seorang lagi. Okay, so kita masuklah bilik pasien tu, kita tengok apa yang dia nak. Tapi apa yang dia sebut tu, okay, dia tengah tunjuk ke satu dinding, satu sudut tu, satu dinding dalam bilik tu petak, satu sudut tu dia tunjuk. Dia keep mention, dia pesakit India, tapi dia keep mention Allah Muhammad, macam tu. Dia sebut Allah Muhammad. Dan dalam masa yang sama juga, ada bau, orang kata macam bau kat kubur kan, bau bunga. Saya apa yang panggil bunga tu kan, macam dekat kuburan. So memang bau tu sangat kuat. Tapi waktu saya dengan kawan saya tu memang tak cakap apalah masa tu. Benda ni diceritakan selepas tengah hari esoknya. Waktu hari kejadian tu senyap je, duduk lah senyap macam apa kan. Tapi pukul 2-3 pagi macam tu, tak apa, dia duduk meraung-meraung, dia panggil benda tu. Dan kami confirmkan lah ni patient sakit Indian kan, tapi dia keep mention panggil ni kan. Dan pagi esoknya tu lebih kurang 5-6 pagi macam tu, kita dapat tahu dia punya SpO2 ataupun dia punya level of oxygen tu dah drop. Okay. So akhirnya dia orang cuba selamatkan dan pesakit tak dapat diselamatkan. Apa yang menarik tu, yang melawat dia dalam ward tu kebanyakannya adalah kawan-kawan Islam dia. Kami heran, tak tahulah sama ada kebakaran tu disengajakan ataupun marah dia masuk Islam ke macam mana ke. Tapi status dia untuk pengumuman tu saya tak pasti lepas tu macam mana. Tapi mungkin kena rujuk pada ustaz lah macam mana kan. Tapi cara dia meninggal tu dengan pagi tu dengan dia ada memanggil Allah Muhammad tu agak mengejutkan kami lah juga. Kan, sebab patient India, tapi mungkin dia ada banyak kawan Islam dan dia rasa nak peluk Islam, mungkin family tak bagi ke kan. Mungkin itu salah satu cerita dia lah yang ni kan. Tapi seramnya tu seram lah. Sebab pagi tu dah meninggal, kami datang melawat balik, masih bau yang sama. Bau apa semua seroja ke kan. Kemboja. Kemboja. Dalam bilik tu. Okay, itu pengalaman paling tak boleh dilupa Okay, rasanya kita dah lewat ni Amin. Terima kasihlah Kak Amin ni sebab banyak menjawab soalan-soalan. Rasanya soalan saya pun tak ditanya lagi, tapi dah banyak dijawab semasa sesi soal jawab tadi tu. Jadi sebelum kita berpisah Amin, saya nak jemput balik Encik Hanif untuk dia buat last word lah. Jadi ada kalau Jadi ada lagi 3 minit
Boleh ke? Boleh. 3 minit. Okey, mungkin sebab saya ada janji nak share sikit sebab saya tahu pengajar jururawat akan ada interview, nurse-nurse jururawat Malaysia ni akan ada pengajar jururawat yang akan ada sedang menunggu panggilan interview pengajar jururawat. So ingat nak share sikit berkenaan dengan tips-tips interview lah secara online sebab sebelum ni kita interview secara face to face. Dia lain sikit. Bila face to face ni kita physical, kita nampak, kita masuk bilik nampak, cara duduk kita nampak. Tapi bila online ni kita tak nampak sangat kan. So betul-betul. Apa yang saya boleh share untuk rakan-rakan jururawat yang kemungkinan akan dapat interview pengajar jururawat dalam masa terdekat ni, apa yang saya boleh share sini. Nombor satu, pastikan anda kenal apa platform yang anda guna. Contohnya anda terima email, kita akan interview anda melalui Google Meet, kita akan interview melalui Zoom. So make sure 2-3 hari ataupun seminggu sebelum tu kita mainkan dulu dengan anak kita, mainkan Zoom tu dulu macam mana supaya kita familiar dengan interface dia, dengan function dekat Zoom, dengan Google Meet. Ini terpulang kepada SPA nak buat ikut platform mana. Itu nombor satu lah, kenal sistem. Nombor dua adalah walaupun interview secara online, saya nasihatkan pakai pakaian yang formal. Ini selalunya orang silap lah. Dia ingat interview online tak apalah pakai kain pelekat, baju t-shirt pagoda pun boleh. No, salah. So pastikan pakai pakaian formal. Kalau kata interview sebagai pengajar jururawat ni, anda dah masuk ke kategori profesional. 41 adalah kategori profesional. Kalau boleh pakai baju kemeja, yang lelaki ada blazer, ada coat, so pakai necktie, ada tanda nama. So nampakkan kita profesional sebab kita nak masuk ke bidang yang profesional. Even though you sekarang adalah U29 sebagai jururawat, pakai itu adalah pakaian yang 41, yang profesional, nampak kentapakan tu adalah profesional. Okey, itu pakaian nombor 2. Nombor 3, pastikan background belakang kita tu, janganlah kita live tu di bilik kain bilik ni kan. So kalau kata tak sempat nak set up ni, buatkan background belakang macam ni, letak background apa-apa background yang profesional lah di dalam library ke kan, supaya benda tu nampak profesional. Itu nombor 3, background belakang. Alright, nombor 4 adalah soalan isu semasa. Ini memang interviewer memang akan selalu tanyalah benda ni. Selalu, kalau kita tengok sekarang ni pandemik lah, COVID-19 kan, mungkin interviewer dia akan tanya macam mana transmission COVID-19 tu, macam mana quarantine berapa hari, apa beza RTK, benda-benda macam tu mungkin akan ditanya. Itu kita kena standby daripada awal. So nombor 4. Nombor 5, soalan luar kotak. Soalan luar kotak ni selalunya dia akan tanya berdasarkan orang tu. Kadang setiap orang takkan dapat soalan yang sama. Macam contohlah, saya share experience sikit. Macam saya dulu, dia baca saya punya CV, dia orang dah ada dah kita punya resume, CV kita dah ada dah, dia orang dah baca semua tu, dia dah tahu dah kita, siapa dia kita. So macam saya dulu, dia tengok saya adalah SMKA, basic sekolah agama. So antara soalan yang ditanya waktu tu adalah berikan 3 hadis dan kaitkan dengan profession jururawat. Ini memang soalan tu. Tak jangka langsung akan dapat soalan macam tu. Ini adalah interview sebagai pengajar di KKM dululah. So ada lagi kawan saya dapat soalan, kalau you as a pengajar jururawat lelaki, kalau kata ada student perempuan nak jumpa pukul 6 petang secara berduaan, macam mana anda nak handle benda tu? Ini adalah lebih pada senario. Soalan lebih pada senario. Macam mana you nak handle situasi itu kan? So prepare mental kita, apa soalan-soalan yang akan ditanya di luar kotak. Okey. Lagi satu adalah jangan overconfident sebab sebagai semasa interview pengajar KKM, semasa interview pensyarah, memang saya jumpa ramai jururawat yang overconfident. Memang dia ada pengalaman banyak, 20 tahun, 30 tahun, 15 tahun, tapi jangan jadikan diri dia tu overconfident. Sebab saya nampak ramai waktu saya interview pengajar jururawat di KKM dulu, ada jururawat balik daripada Arab Saudi so dia kata saya kerja 20 tahun Arab Saudi, saya buat ni macam-macam kan. Tapi bila tengok sekali last and up memang tak dapat pun. Sebab kadang-kadang majikan tu tak nak sangat benda-benda macam tu sebab dia akan mengganggu proses, dia tahu kita punya personality macam mana, mungkin nanti dah masuk kita akan belagak ke macam mana. So benda-benda macam tu memang dia tengok juga. So jangan overconfidence.
go with the flow saja, rendah diri. Bila dia tanya baru kita buka. Jangan cerita adik-beradik banyak-banyak. Bila dia tanya baru kita akan cerita pasal benda tu. So yang last sekali adalah overconfident lah. Jangan overconfident. Itulah sedikit tips yang mungkin saya boleh share sikit lah kepada rakan-rakan kita yang akan dapat panggilan pengajar jururawat nanti interview. Tip yang sangat berguna, bukan setakat jururawat je boleh guna tips tu, rasanya semua bidang boleh guna tips tu. Yes, tip yang sangat berguna tu. Terima kasih Amin. Ada kata-kata terakhir tak Amin? Okey, untuk yang ini kata-kata terakhir ni mungkin akan sebab saya tahu ramai yang nak ke bidang akademik, nak melanjutkan pengajaran, post basic lah, nak tukar hospital, daripada hospital government nak tukar ke hospital universiti, hospital UPM ke hospital Uniza ke mana-mana ke. Saya nak bukan kepada tips lah, tapi lebih kepada teguran. Kadang-kadang kita sebagai majikan, kadang-kadang kita halang anak buah kita untuk sambung belajar, kita halang anak buah kita untuk pergi dapatkan ilmu yang tempat lain. Kadang-kadang dia ada reason dia sendiri, kadang-kadang anak buah kita ada reason sendiri. Ada reason kita kenapa nak pergi ke sana, nak pergi ke sini, mungkin family, nak tukar pengajaran. Tapi kadang-kadang saya rasa benda ni bukan berlaku dalam bidang nursing saja, rasa bidang lain pun sama. Kadang-kadang ketua jabatan tak nak lepas, kalau nak lepas kena cari pengganti. Kadang-kadang benda itu dah jadi rasa macam depress, rasa macam stres kan, kenapa ketua jabatan tak lepas. Tapi alhamdulillah waktu saya jadi di KKM, saya di swasta, saya dapat pengarah yang sangat memahami. Dia orang kata pergilah, you muda lagi, you pergilah sambung belajar ke apa ke, tak ada masalah. Tapi jangan kerja hakiki, jangan tinggalkan. So benda-benda macam tu you sebagai ketua majikan handle dengan baik, dan you sebagai jururawat pun kena ada bonding yang kuat dengan ketua you sendiri. Untuk ini untuk pesanan untuk orang luar. Untuk yang nak masuk kepada bahagian kejururawatan, boleh pada bidang diploma nursing, ada banyak universiti, ataupun bidang degree nursing terus yang keluar pada STPM, daripada matrix boleh terus ke degree nursing. Banyak sangat universiti di dalam Malaysia ni. Kalau mungkin tak sempat lah saya nak sebut kat sini, rasanya boleh ikut iklan, tengok Facebook saya. Kat situ selalu saya akan share info-info yang berkaitan dengan kejururawatan dan juga peluang kerjaya kejururawatan. So boleh tengok balik nanti. So siapa yang berminat di jururawat, silakan. Alhamdulillah ramaikan jururawat Malaysia, sebab sampai sekarang sebenarnya masih tak cukup kerjaya jururawat di Malaysia. So good luck untuk nurses semua. Terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih Amin. Banyak tips yang kita dapat hari ni daripada Encik Amin, daripada segi skop kejururawatan, skop pensyarah. Jadi sebelum tu kita jemput Cik Anit juga sebagai penggulungan untuk apa yang tadi yang kita kongsikan. Cik Anit bersedia. Alright, terima kasih. Menarik sebenarnya perkongsian daripada Cik Amin, seorang pensyarah kejururawatan. Actually bidang kejururawatan ni banyak yang kita tak tahu sebenarnya kan. Yang kita nampak jururawat ni di klinik dan hospital, rupanya daripada segi perkembangan kerjaya banyak dalam bidang kejururawatan ni. So menarik sebenarnya. Terakhir daripada saya, dalam apa bidang sekalipun, sekiranya anda merancang untuk melanjutkan pelajaran, merancang untuk bertukar bidang, contohnya daripada practitioner pergi ke academician, ataupun daripada jururawat pergi kepada pengajurawat, ataupun pergi kepada bidang-bidang lain. Actually ada pun yang dia ambil degree dalam bidang jururawat and then dia pergi sambung dalam bidang dalam bidang kedokteran, medik dan sebagainya, ada. So jadinya nasihat saya, advice daripada saya, so kita kena pegang kepada 3 perkara lah. So dalam sesuatu kerjaya ni, yang pertamanya yang penting adalah minat. Alright, so you kena minat sesuatu bidang itu, kalau tidak you akan jadi tak selesa and then you akan jadi cepat stres berbanding dengan orang lain.
Okay. Yang kedua adalah kebolehan. So anda perlu pupuk kebolehan ni. Kalau kebolehan memerlukan anda ada degree, so ambil degree. Kalau kalau sesuatu bidang itu memerlukan anda ada master, ada PhD, so pergi untuk buat master ataupun PhD. Yang ketiganya adalah bakat ataupun skill lah, ataupun kemahiran. So saya faham macam bidang jururawat ini dia memerlukan beberapa kemahiran komunikasi, kemahiran nak entertain orang, and kemahiran mengendalikan peralatan-peralatan dan sebagainya. So perkara ini sangat memerlukan skill. Sekiranya anda tak ada skill ni, anda perlu belajar dan latih dan seterusnya. Dan akhirnya yang paling penting adalah dari segi attitude. Dalam apa pekerjaan sekalipun, you ada bakat, you ada minat, you ada kebolehan, tapi sekiranya you punya attitude yang teruk, so you tak boleh nak berjaya dalam bidang tu, you tak boleh nak pergi lebih jauh. And then you akan rasakan bahawa pekerjaan itu memberikan bebanan kepada you. Sebab apa? You akan ada isu berkaitan dengan masa, you akan ada isu berkaitan dengan dengan majikan, berkaitan dengan head of department. So menarik sebenarnya kalau kita dengar cerita daripada Cik Amin tadi kan, daripada saudara Amin tadi, macam mana hubungan dia dengan ketua jabatan dia, dengan hubungan dia dengan rakan-rakan sewaktu belajar, dengan dengan pelatih-pelatih jururawat dan sebagainya. Menarik sebenarnya banyak ilmu yang kita boleh ambil dalam masa 1 jam lebih tadi daripada Cik Amin. So kalau mungkin anda yang terlewat menonton video ni, so anda boleh tonton daripada first balik, tengok sebenarnya banyak ilmu yang kita boleh belajar pada hari ini. Okey, sekian, itu saja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada moderator Cik Syamil. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okay, Cik Anik, terima kasih. Cik Anik pun dah keluar dah. Okay, Amin. Sebelum saya ni terima kasih banyak-banyak. Salah silap daripada saya sebagai moderator ni, saya minta maaf sebab saya kata salah cakap ke, terkurang bagi maklumat ke apa ke, saya minta maaf. Dan terima kasih Kak Amin sebab daripada bulan 8 kan nak melamar Cik Amin join dekat dalam GI team ni, busy orangnya. Tu dah busy busy dengan live. Kalau kita tengok Facebook Amin pun banyak perkongsian tentang pengajaran secara online kan yang Amin kongsikan. So kepada semua penonton kita dekat GI team ni, kalau nak maklumat lebih lanjut, nak tengok apa yang Cik Amin kongsikan, info-info, boleh follow dekat Facebook. Boleh Amin? Boleh. Follow je kat Amin Zaki tu. Dan orang yang sangat-sangat merendah diri ni, banyak ilmu yang dia boleh kongsikan. Okay, sebelum tu saya nak kongsikan untuk next event punya untuk GI team 17 hari bulan 9, insyaAllah hari Jumaat malam kita akan ada satu perkongsian daripada pegawai pertanian kita, Encik Fitri Abu, berkenaan dengan pertanian bandar. So kepada sesiapa yang nak tahu pasal pertanian bandar ni, tentang pokok apa yang boleh kita tanam, yang sesuai ditanam, cara pembajaan dan apa-apa info lah pasal pertanian ni, boleh join kita nanti 17 hari bulan September, Jumaat 9 malam. Okay, untuk itu terima kasih juga sebab bersama-sama dengan kita untuk sesi kali ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.